Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita masih lagi memilih satu topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan semang-semang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah dampak divaksinasi alami gejala kurang teruk. Ini topik yang agak berat sebenarnya. Saya sendiri pun tak berapa faham sebenarnya istilah dampak. Tetapi bila saya bertanya produser, dia mengatakan dampak ini ialah kesan ataupun impak. Jadi mungkin itu mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu saya. Baik, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya bersama dengan saya sekurang-kurangnya di Ruang Bicara ini kepada yang berbahagia Dr. Akmal Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia. Jadi Doktor, apa khabar? Khabar baik. Ini pertama kali di Ruang Bicara ataupun sebelum ini dah pernah muncul sebenarnya? Pertama kali, Cik Syakari. Oh, okey. Jadi kita berbangga sebenarnya dapat bertemu dengan Dr. Akmal di Ruang Bicara ini. Saya rasa amat berbangga berada di sini sebab Syakari merupakan saya punya idola masa zaman kecil dulu. Zaman dulu lagi ya. Okey. Tahun 70-an dulu. Terima kasih. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326 9797 67 dan juga 0326 97 97 68. Dan seperti biasa jugalah anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini macam saya katakanlah, ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, Dr. Akmal ya. Dan bila kita bercakap tentang imunisasi ataupun vaksin untuk suntikan vaksin untuk COVID-19 ini, ianya telah pun masuk kepada fasa-fasa yang begitu penting sekarang ini. Fasa kedua sudah pun bermula sebenarnya. Tetapi yang penting sekarang ini adalah kita nak dapat pandangan ikhlas daripada Dr. Akmal sebelum kita bincangkan tentang dampak cukup susah nak menyebut sebenarnya, dampak divaksinasi alami gejala kurang buruk. Pandangan doktor sendirilah, apakah kita sekarang ini berada di landasan yang betul sebenarnya bila kita bercakap tentang program imunisasi COVID-19 di peringkat kebangsaan? Apakah ianya berada pada landasan yang tepat sekarang ini? Beginilah Cik Syakari, tujuan kita menggunakan vaksin adalah untuk pertama mengurangkan jangkitan kuman. Jangkitan pada masa ini ialah jangkitan COVID-19. Nombor dua, mengurangkan gejala-gejala yang buruk bila kita dijangkiti oleh kuman COVID-19 ini. Dan sekiranya dijangkiti, kita tidaklah mendapat komplikasi yang teruk sebagaimana yang kita lihat masuk ke dalam hospital ataupun pergi ke tempat-tempat macam ICU dan lebih-lebih lagi mengalami gejala kematian dan sebagainya. Jadi itulah objektif utama untuk vaksin. Dan kita lihat apa yang berlaku sejak awal tahun ini, di mana program vaksinasi telah pun dilakukan di seluruh dunia. Malaysia bermula pada akhir bulan Februari, tetapi bila kita lihat apa yang berlaku di negara-negara yang telah dijalankan program ini, kita dapat melihat bahawa angka-angka seperti jangkitan, angka seperti kemasukan hospital, angka-angka kematian semakin berkurangan. Sebagai contoh, negara United Kingdom mereka telah memulakan pada awal tahun ini dan mereka telah menggunakan at least 2 vaksin dan kita lihat lebih daripada 30 juta rakyat mereka telah pun divaksin. Mereka bermula daripada golongan yang berumur lebih daripada 60 tahun yang tinggal di rumah-rumah orang tua, dan mereka melihat bahawa
keadaan jangkitan ni telah pun dapat dikawal, dapat dikurangkan, kematian pun dikurangkan, kemasukan hospital pun dikurangkan. Jadi tidak cukup setakat orang-orang berumur 60, mereka pun telah pun berhijrah pada orang-orang yang berumur lebih kurang dalam 50-an, 40-an dan seterusnya pada orang-orang yang lebih daripada umur 18 tahun. Jadi itu program mereka. Program yang kita ada di Malaysia ialah kita target pada frontliners dulu, fasa pertama. Dan kemudian ialah orang-orang yang berumur lebih daripada 60 tahun dan yang mempunyai komplikasi serta orang kurang upaya. Dan fasa ketiga ialah rakyat Malaysia yang berumur lebih daripada 18 tahun. Sesuatu yang penting juga, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Dr. Akmal lah. Kita menggunakan sekarang ini 3 jenis vaksin sebenarnya. Kita ada Pfizer, kita ada Sinovac dan kita juga menggunakan AstraZeneca. Walaupun begitu masih lagi ada permainan di luar sana, pandangan-pandangan persepsi di luar sana yang mengatakan bahawa mungkin ada perbezaan sebenarnya daripada kesan sampingan daripada penggunaan 3 vaksin yang berbeza ini. Jadi pandangan doktor dalam isu ini, Dok? Pada pandangan saya tidak ada vaksin yang kita panggil perfect. Ada vaksin yang mempunyai keberkesanan yang tinggi, tetapi ada juga yang mempunyai masalah seperti kesan sampingan. Dan kesan sampingan itu adalah disebabkan oleh secara naluri vaksin itu sendiri, kerana ingin merangsang sistem imunisasi di dalam badan kita supaya dapat membina kerangsangan terhadap jangkitan-jangkitan COVID-19. Jadi bila jadi begini, kita melihat dari segi angka-angka yang dilaporkan dan dari segi clinical trials telah dikaji selama beberapa bulan dan melihat lebih daripada 40,000 pesakit yang mengambil vaksin ini, mereka melihat bahawa kesan sampingan dan keberkesanan ubat ini amat balance dan balance di mana benefit melebihi daripada risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. Bermakna sekiranya kita dapat jangkitan COVID-19, komplikasinya adalah lebih buruk daripada tidak ada pengawalan dengan vaksin. Walaupun kita ada mask dan juga membasuh tangan, tetapi vaksin adalah satu cara yang akan melengkapkan untuk kita mengawal jangkitan ini. Tapi tidaklah bermakna bila kita divaksinasikan kita kebal. Kita kebal, tidak. Sebab kita ada jangka masa untuk vaksin ini bertindak dan merangsang sistem imunisasi kita. Ianya mengambil lebih kurang dalam 2 hingga 3 minggu. Jadi bila berlaku itu ada window period, maknanya dalam masa kita divaksinasi dan dalam 2-3 minggu yang akan datang, kita tidak lagi lepas daripada jangkitan COVID-19. Bermakna kita perlu menjaga ketahanan kita dengan memakai mask dan juga basuh tangan dan menjauhkan diri daripada kawasan-kawasan yang mempunyai keramaian orang. Jadi ini semua amat penting untuk kita membina sistem pertahanan badan kita sendiri. Saya tertarik hati sebenarnya. Tak tahulah sama ada pihak Clinical Research Malaysia membuat kajian apabila vaksin ini diberikan kepada ataupun di peringkat yang pertama ataupun di fasa yang pertama diberikan kepada frontliners. Apakah ada juga dimainkan di luar sana, terutamanya dalam media sosial, mengatakan bahawa ada yang meninggal dunia akibat setelah menerima vaksin COVID-19 ini. Tetapi sejauh mana kajian yang dibuat oleh Clinical Research Malaysia sendiri, kesannya apakah betul ataupun tidak andaian yang mengatakan bahawa ramai juga di antara frontliners yang menerima suntikan vaksin ini mengalami jangkitan, mengalami kesan-kesan sampingan seperti apa yang kita sebut tadi. Kita melihat beginilah, Encik Syarkawi, dalam pada kita divaksinasikan ada kesan sampingan yang seperti yang kita lihat, seperti sakit di lengan tangan, demam, setengahnya mempunyai alahan terhadap vaksin. Terutama sekali pada masa awal tu ialah vaksin daripada
Comirnaty ataupun Pfizer. Tetapi rangsangan-rangsangan ini disebabkan oleh bagaimana badan kita bertindak untuk menghasilkan sistem imunisasi yang cergas untuk melawan kuman vaksin kuman COVID-19. Apa yang telah diwar-warkan di media sosial adalah sesuatu perkara yang kita ni di Malaysia suka perkara-perkara yang sangat mempunyai jus katanya. Jadi bila kita lihat balik perkara-perkara ini, ada gejala lain yang menyebabkan kematian ataupun rangsangan yang kesan sampingan pesakit ini. Tapi kita tidak boleh nak direct untuk mengatakan bahawa vaksin ni penyebabnya. Sebabnya bila kita lihat ada kematian tentang sakit jantung, rupanya pesakit itu sebenarnya sudah ada history sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Jadi perkara-perkara ini kita tidak boleh nak link directly dengan vaksin itu. Dan sebagaimana yang saya katakan bahawa vaksin ini mempunyai masa untuk menjalankan dia punya aktiviti untuk merangsang sistem badan pertahanan badan untuk mendapatkan sistem imunisasi yang terbaik. Jadi bila kita lihat begini, adalah tidak wajar untuk mengatakan bahawa vaksin adalah penyebab kematian ini. Dan telah pun kita ada satu di mana tiap-tiap laporan tentang gejala-gejala daripada kesan sampingan ini dilaporkan di dalam sistem laporan yang canggih dari segi untuk orang awam dalam MySejahtera, dan dari segi doktor mereka ada saluran yang kita panggilkan post marketing surveillance. Ianya dikawalkan oleh badan yang induk yang independent di bawah National Pharmaceutical Regulatory Authority Agency yang mengawal segala kita panggil AEFI Adverse Event After Immunization. Jadi bila kita lihat secara data yang dikumpulkan, memang banyak laporan, tetapi tidak ada laporan yang kita boleh terperinci untuk link dengan vaksin. Jadi saya suka mengatakan bahawa setakat ni tidak ada lagi kesan sampingan yang membawa kematian disebabkan oleh vaksinasi di Malaysia. Okey, sesuatu yang menarik apa yang disebut oleh doktor sebenarnya, dan saya tertarik hati, saya petik daripada apa yang doktor sebutlah, bahawa ada gejala-gejala lain sebenarnya yang contribute kepada apa yang berlaku bila kita bercakap tentang kesan-kesan sampingan setelah menerima suntikan vaksin ini. Tetapi kami menerima satu pertanyaan dalam Facebook setelah pun diberitahu kepada saya, dia ingin juga mengetahui dia ada mengalami penyakit asma ataupun adakah dia boleh mengambil suntikan ini, dok? Secara direct jawapannya. Saya rasa secara direct tidak ada masalah. Tapi secara lebih terperinci lagi, bincanglah dengan doktor anda sendiri. Disebabkan oleh penyakit yang seperti asma ialah penyakit kronik. Jadi ada perkara-perkara yang telah pun dirujuk sebelum ini, dan rekod pesakit perlulah dirujuk oleh doktor sendiri untuk mengesahkan bahawa dia ni boleh untuk dapatkan vaksin. Tapi secara amnya tidak ada masalah. Melainkan kita ada alahan yang membuatkan terpaksa masuk ke dalam hospital, kena ada injection epinephrine dibawa bersama, yang mana kita panggil anaphylaxis yang melampau. Yang ini kita perlu berhati-hati sebab sekarang ni paling banyak vaksin dalam Malaysia ini ialah vaksin Pfizer, itu vaksin Comirnaty, dan ada gejala-gejala yang boleh merangsang sistem imun kita yang terlampau, menyebabkan kita panggil anaphylaxis shock. Jadi itu yang kita agak
berhati-hati. Timbul kebimbangan ini pun sesuatu yang menarik juga sebenarnya, Dr. Akmal, ya. Apabila kerajaan mengambil keputusan untuk membawa masuk vaksin AstraZeneca ini, ramai yang mengatakan bahawa ini satu lagi vaksin yang tidak begitu berkesan, mempunyai kesan sampingan yang cukup serius kepada mereka yang menerima suntikan. Tetapi apabila kerajaan memperkenalkan AstraZeneca ini, sambutan yang diterima begitu hebat sekali, dan saya difahamkan bahawa dalam masa 2 minggu saja ianya telah fully book untuk suntikan. Bahkan dalam masa 3 jam. 3 jam. Di mana bila pintu untuk mendaftar dibuka pada tengah hari Ahad yang lepas, ianya mengambil masa 3 jam 20 minit untuk habis sebanyak 260,000 dos. Jadi saya nak pergi balik tentang di mana punca vaksin ini. Vaksin ini telah pun diselidik bukan saja di AstraZeneca tapi di Oxford University di UK. Ini bukan calang-calang institusi. Ini institusi yang tersohor, yang dihormati di arena perubatan antarabangsa dan juga di dunia. Jadi saya rasa banyak perkara yang kita perlu pelajari tentang clinical trial yang mereka lakukan yang melebihi 40,000 orang, dan tidak ada kita lihat bahawa dalam clinical trial ni menunjukkan ada masalah-masalah yang tidak patut untuk kita klasifikasi sebagai selamat. Tetapi dari segi data yang kita dapat, ia sudah cukup memuaskan untuk memberi keberkesanan. Disebabkan oleh itu benefitnya, keberkesanannya lebih daripada risiko untuk kita menggunakan vaksin ini. Dan bila kita lihat pada negara-negara yang telah pun menggunakan vaksin ini seperti di UK, di Eropah dan juga di India, ianya menunjukkan bahawa ramai yang telah pun mengecapi keberkesanan daripada lebih daripada risiko. Jadi bila jadi macam ini, kita perlu berlaku adil tentang vaksin ini. Dan saya rasa itulah sebabnya rakyat Malaysia yang mendaftar pada hari ini faham tentang apa yang berada di luar sana. Jadi kita perlu mengeluarkan diri kita daripada pemahaman yang cetek tentang keberkesanan sesuatu vaksin itu, dan kita kena lihat dari segi keseluruhan bagaimana ia boleh menguruskan management of COVID-19 di Malaysia. Dari pemerhatian Dr. Akmal sendiri, apakah negara kita dalam situasi ataupun senario COVID-19 semasa ataupun apa yang berlaku ketika ini, apakah doktor merasakan bahawa kita perlu membawa masuk lagi jenis-jenis vaksin yang berbeza daripada 3 jenis vaksin yang digunakan di negara kita sekarang ini, Dok? Saya rasa jawapan itu telah dijawab daripada program vaksinasi kita, di mana yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita mempunyai 5 sekurang-kurangnya vaksin yang telah pun dipilih. 3 telah pun berada di dalam negara kita, lagi 2 tengah menunggu keputusan daripada National Pharmaceutical Regulatory Agency untuk diluluskan pendaftarannya. Dan ini sangat logik, sebab apa, kita tidak boleh bergantung hanya kepada satu vaksin saja. Bahkan dengan adanya 2 lagi vaksin yang telah pun kita gunakan, Sinovac dan juga AstraZeneca pada hari ini, saya rasa ianya boleh membuatkan program vaksinasi berjalan dengan lebih lancar lagi. Pada suku pertama dan suku kedua ini adalah sangat mencabar, sebabnya bekalan untuk vaksin tidaklah sebanyak apa yang diminta oleh negara. Productionnya tidaklah banyak dengan demand. Kenapa ini berlaku, Doktor? Apakah itu kerana kelemahan kita sendiri untuk lambat mendapatkan the supply of the vaccine, ataupun ada sebab-sebab lain? Saya rasa banyak yang berkata demikian. Tapi kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku di dalam dunia,
banyak negara-negara yang telah pun membeli lebih awal dan pada harga yang lebih mahal. Jadi bila terjadi macam gitu, banyak negara-negara seperti Malaysia dan juga negara-negara yang lain tidak dapat mengecapi bekalan yang cukup. Itu satu. Nombor dua, bila berlakunya krisis pandemik sebegini, production pada masa yang singkat untuk memenuhi permintaan dunia amat rumit. Sebabnya penghilangan vaksin tidak cukup untuk menghasilkan vaksin pada kadar yang dikehendaki pada masyarakat dunia. Jadi banyak syarikat-syarikat penghilangan yang perlu ditubuhkan secara cepat untuk membuat pengeluaran vaksin ini. Dan kita lihat pengeluaran vaksin ini bukan sahaja berlaku di Amerika Syarikat, di Eropah, bahkan di India, di Korea, di Thailand. Jadi semua dalam dunia ini berganding bahu. Bahkan di Malaysia pun kita telah pun mula dengan fill and finish. Jadi ini semua adalah status di mana rakyat ataupun syarikat-syarikat dalam dunia bekerjasama untuk mengeluarkan vaksin supaya dapat memenuhi permintaan dunia. Sesuatu yang penting juga untuk saya dapatkan pandangan Dr. Akmal. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang inilah, ada kumpulan yang tidak begitu ataupun tidak bersetuju langsung dengan pengambilan vaksin ini, dan ialah kita memanggil mereka sebagai kumpulan anti-vaksin, dan dalam usaha untuk meyakinkan rakyat, mereka menggunakan pelbagai gesaan ataupun pelbagai kempen, pelbagai program dan sebagainya. Jadi apa yang perlu diperhatikan oleh rakyat supaya mereka tidak terpengaruh dengan kumpulan anti-vaksin ini sehingga mengakibatkan program imunisasi vaksin kebangsaan ini nanti mungkin tidak akan mencapai seperti apa yang kita hajatkan? Ini sangat mencabar sebab kita lihat dari segi studi yang telah pun dibuat oleh National Institute of Health tentang berapa ramai orang yang nak vaksin, berapa ramai yang tidak setuju, berapa ramai yang di atas pagar. Alhamdulillah, majoritinya memang berkehendakkan vaksin. Ada golongan yang tidak, tetapi ini lebih kurang dalam 10%. Tapi ramai yang berada di atas pagar yang tidak mahu komit untuk mendapatkan vaksin ataupun tidak. Pada pandangan saya, kita kena lihat dari segi benefit versus risiko. Kita lihat pada zaman dulu yang mana kita mempunyai masalah tentang penyakit TB, campak, smallpox, di mana kita telah pun divaksinasikan dari tahun 60-an. Program vaksinasi ini bermula daripada zaman 60-an, masa saya di sekolah, yang kita kena vaksin pada di sekolah dan juga semasa lahir. Jadi ianya telah pun banyak bawa berkesanan untuk mengurangkan penyakit jangkitan kuman seperti smallpox. Jadi secara tak langsungnya kita kena faham bahawa vaksin ini, sebagaimana yang saya telah katakan pada awal program ni, ianya ialah dilancarkan untuk mengurangkan jangkitan kuman COVID itself. Nombor dua, kalau kita kena jangkitan kuman itu, kita tidak mempunyai komplikasi yang teruk sebagaimana yang kita lihat pada tahun lepas. Ini sangat penting disebabkan oleh kebanyakan orang yang mendapat komplikasi yang teruk ini adalah orang-orang yang umur lebih daripada 60 tahun, orang-orang yang mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi. Jadi bila ada sanak saudara yang mempunyai masalah ini, jadi adalah elok kita fikirkan bagaimana nak protect mereka, dan salah satu caranya ialah selain daripada barrier mask dan juga basuh tangan semua, ialah vaksinasi. Jadi itulah cara yang sebaik-baiknya untuk kita melangkah pada masa akan datang. Di samping itu, sekiranya kita dapat mengawal apa yang kita panggil sebagai herd immunity, di mana 70% penduduk kita akan divaksinasikan, ekonomi dan perjalanan hidup kita mungkin akan datang pada masa yang sebelum COVID. Jadi
pertambahan ekonomi akan bercambah dengan elok, pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan kita akan menghadapi kurang masalah tentang ekonomi dan sebagainya. Okey, semakin jelas dan semakin menarik sebenarnya apa yang saya kongsikan bersama dengan Dr. Ahmad Yusof. Tapi seperti biasalah Doktor, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang mungkin kebetulan berada ataupun mengikuti program ini sekarang, kalau anda juga ingin bertanya apa saja, gunakanlah kesempatan yang kami berikan kepada anda ini. Jadi saya ulangi lagi, dua talian sebenarnya kami sediakan kepada anda seperti biasa, 0326979767, 0326979798. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu dampak divaksinasi alami gejala kurang teruk. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa Dr. Ahmad Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Clinical Research Malaysia. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Sarkawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bahar sehat? Alhamdulillah. Anda dah divaksin kan? Saya belum lagi, masih sama lah kita, Sarkawi. Kita ni warga emas ni mungkin dah ujung-ujung besok dapat lah kot. Agak-agak je lah. Tapi sekarang ni dengan keadaan yang kita sebagai rakyat biasa ni pun kita pun tak faham dah, Sarkawi kan. Apa dia? Tapi yalah, dia orang kata macam-macam lah sekarang ni. AstraZeneca pula dah di open pada orang public apa semua kan. Jadi orang macam kita ni yang dah masuk fasa kedua ni bila lagi? Nanti-nanti ni. Okay. Jadi saya, apa khabar doktor? Khabar baik, Cik Bahar. Doktor, saya pun sama juga. Saya ni penyokong Tegar Sarkawi sejak dulu lagi. Tahun 30-an dia. Sebab saya follow dia juga. Dan terima kasihlah pada Ruang Bicara ni kan. Terima call saya walaupun yalah kadang-kadang ni kan banyak line yang masuk kan. Ya, betul. Okey, Sarkawi malam ni sebenarnya orang macam saya ni kan, macam Sarkawi pun sama lah juga kan. Kita dah yakin, tapi bila dah macam-macam cerita ni kan, yang ada pula yang diviralkan, ada saintis daripada Rusia lah apa semua tu kan. Jadi kita sebagai rakyat biasa ni pun pening kepala juga. Tapi kita sebagai orang Melayu, orang Islam ni kan, kita percaya pada qada dan qadar. Nak mati tu mana-mana boleh. Kan? Dia cocok pun tak cocok pun mati juga kan. Tapi saya nak tanya dengan doktor ni lah kan. Katalah kesan sampingan tadi saya nak yakinkan kan. Walaupun kita sebagai warga emas, OKU apa semua ni kan, kita ambil ubat-ubat yang berlarut, yang ubat-ubat sampingan ni kan, yang non-stop. Macam saya ni, saya ambil Sivastatin kan. Jadi ada kekesan sampingan. Sebab walaupun kita ambil Sivastatin ni, penyakit-penyakit lain pun ada juga datang. Yang kita tak tahu. Jadi apa mudarat dia ataupun macam mana. Dan juga saya pun nak tanya dengan doktor ni kan. Dulu kata ada kita tak perlu lagi suntik 2 kali, suntik yang sekali tu. Apa perkembangan dia? Okey. Dan yang keduanya, saya nak tanya dengan doktor ni sebagai chief lah MRI ni kan. Sekarang ni memang kita pun tak tahu lagi COVID ni selesai bila ke tidak kan. Tapi dalam negara kita ni kan, dah dah dimula ke saintis kita ni untuk buat vaksin sendiri ni ataupun macam mana? Adakah usaha sama dengan pihak swasta ke pihak luar negara ataupun macam mana ke? Jadi at least kita nak tahu lah perkembangannya tu Sarkawi. Okey, menarik. Itu saja Sarkawi. Bila lagi kita nak buka puasa ni Sarkawi? Nanti saya telefon. Tinggalkan nombor telefon anda. Saja tanya Sarkawi. Tinggalkan nombor telefon anda. Okey. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Jadi mungkin Dok boleh beri respon kepada apa yang disebut dibangkitkan oleh Bahar tadi. Sebenarnya saya pun masih menunggu juga untuk divaksinasi juga. Saya pun belum divaksinasi. Masih menunggu. Alhamdulillah bila ada peluang dengan AstraZeneca baru ni, saya terus cuba mendaftar dan alhamdulillah pada hari Isnin ni saya akan dapat vaksinasi saya. Alhamdulillah. Jadi tentang vaksinasi ni memanglah kita risau bagaimana dengan kita panggil ubat-ubatan yang kita ambil sekarang ni, sama ada ianya ada interaksi ke tidak. So far apa yang saya lihat tidak ada dari segi apa laporan yang diberi, tidak ada kesan yang kita lihat yang boleh dikaitkan, melainkan kesan-kesan seperti ubat-ubat yang mengurangkan daya tahanan badan, seperti kortikosteroid ataupun ubat-ubat untuk kanser, seperti ubat-ubat yang boleh chemotherapy for that matter. Jadi ubat-ubat ni mungkin agak perlu perhatian daripada doktor-doktor persendirian untuk melihat bagaimana sesuai tak untuk mendapatkan vaksinasi. Macam ubat yang disebut oleh simvastatin. Tidak ada masalah. Saya pun makan statin juga dan saya rasa tidak ada masalah dari segi itu. Yang kedua ialah perkara yang kedua tadi dia bangkitkan tentang suntikan. Ialah kenapa mesti 2 kali? Kerana ada juga orang-orang mengatakan mungkin akan ada vaksin yang hanya perlu disuntik sekali saja dan tak perlu 2 kali. Ya, memang benar. Memang akan ada vaksin yang diberi sekali saja seperti CanSino, insya-Allah Johnson ataupun Janssen. Tapi kita lihat kenapa terjadi perkara ini. Ini dilihat dari segi keberkesanan. Kalau keberkesanannya melebihi daripada certain peratus, maka mungkin lebih elok pada 1 dos saja. Tetapi ini tidak bermakna bahawa diberi dos itu 2 dos tidak memberi protection yang sewajarnya. Ianya seperti mana macam vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, ada yang telah pun melaporkan bahawa vaksin ini memberikan keberkesanan sampai ke 75%. Jadi kenapa perlu dos yang kedua? Untuk mendapatkan apa yang kita kata ketahanan yang lebih lagi sehingga ke 95%. Jadi ini adalah salah satu daripada jenis-jenis vaksin dan kesesuaian mengikut pada kajian klinikal yang telah pun dilakukan. Pertanyaan tentang akan adakah vaksin untuk 1 dos? Ya, insya-Allah akan ada. Satu hari nanti, tidak lama lagi, seperti CanSino, Janssen akan datang ke Malaysia dan insya-Allah ianya akan diberi dengan 1 dos saja. Soalan terakhir tadi pun menarik jugalah. Banyak kali juga sebenarnya pemanggil kita yang bertanya tentang soalan ini. Sampai bila lah agaknya pakar-pakar kita yang mungkin boleh membuat research dan akhirnya boleh mencipta vaksin kita sendiri dan tak perlu diimport daripada luar untuk kegunaan rakyat Malaysia. Apabila berlakunya seperti apa yang kita alami sekarang ini, Dok? Ya, saya sangat bertuah kerana berada di dalam kumpulan yang berbincang tentang perkara ini. Salah satu perbincangannya ialah tentang bagaimanakah kebolehan kita untuk menghasilkan vaksin sendiri. Untuk pengetahuan Syarkawi dan juga Cik Bahar dan penonton-penonton di rumah, Malaysia tidak kurang dengan pakar-pakar yang tersohor. Pernah dulu kita ada lebih kurang dalam pada tahun 90-an dulu Nipah virus. Ianya telah pun discover oleh saintis Malaysia sendiri daripada Universiti Malaya. Jadi dari situ kita dah boleh lihat ada pakar-pakar, ada saintis-saintis yang berwibawa. Bahkan dalam 2 hari lepas saya telah pun melihat bagaimana submission tentang pembuatan vaksin daripada bakteria untuk menjalankan vaksinasi terhadap manusia. Saya rasa ini satu penemuan yang baru dan ini cuma satu saja yang kita nampak. Saya rasa banyak lagi yang ada. InsyaAllah
kita akan memulakan program yang kita panggil National Vaccination Program, yang mana satu program yang melancarkan, menggabungkan semua saintis-saintis dalam negara, tidak kira daripada universiti, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sains, mesti bergabung dan menggabungkan tenaga untuk menjayakan research and development tentang vaksin. Tetapi untuk menghasilkan vaksin sendiri, perjalanannya jauh. Betul. Kita perlu bukan saja discover, kita perlu menjalankan ujian-ujian klinikal yang sepatutnya. Infrastruktur yang sebegini perlu ada. Setakat ni kita ada infrastruktur sebagaimana yang telah pun dijalankan dalam clinical research di bawah Institute for Clinical Research, di bawah Ministry of Health, National Institute of Health, di bawah Clinical Research Malaysia, di bawah MOSTI itself, di bawah university. Mereka ada development, tetapi mungkin kena diajar untuk bercakap antara satu sama lain dan juga digabungkan di bawah satu bumbung dan of course diberikan dana yang secukupnya untuk dibuat penyelidikan. Dan pada part yang ketiga pula ialah part di mana kita menggembling tenaga untuk menghasilkan vaksin dari segi produksi yang berkualiti. Ini penghilangan dan sebagainya. Ini di bawah pemantauan National Pharmaceutical Regulatory Authority untuk melihat good manufacturing practice. Dan sebagaimana yang kita tahu sekarang, memang ada syarikat-syarikat swasta yang telah pun boleh menghasilkan penghilangan vaksin dari segi fill and finish. Tapi itu maknanya it's a jigsaw puzzle, a small part, benda-benda yang kecil yang patut kita gabungkan di bawah satu bumbung dan bercakap antara satu sama lain. Okey. Apa yang berlaku di India sebagai satu contoh yang baik sebenarnya, Dr. Akmal, ianya adalah amat menyedihkan, ianya amat mengerikan bagi saya, tetapi kita harus bersyukur sebenarnya apa yang dilakukan oleh kerajaan kita dalam usaha untuk membantu rakyat menentang penularan wabak COVID-19 ini. Tetapi yang harus wujud sekarang ini adalah rakyat sendiri harus memberikan satu respon yang positif kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi apakah doktor melihat bahawa masanya telah sampai di mana rakyat juga harus mula melihat apa yang berlaku di luar sana, dijadikan sebagai satu ialah contoh betapa kalau COVID-19 ini tidak dikawal, tidak diberi kerajaan tidak mengambil satu langkah yang positif, kita juga mungkin akan terjadi seperti apa yang terjadi di India. Itu perlu dilihat secara serius sebenarnya, Dok. Saya melihat apa yang diwawarkan oleh Menteri Kesihatan dan juga Ketua Pengarah. Tiap-tiap kali dalam press conference mereka sentiasa mengingatkan kita supaya jangan alpa untuk menjaga perapatan sosial dan juga perkara-perkara lain untuk menghindari jangkitan kuman COVID-19. Saya rasa perkara ini amat penting dan bukan saja vaksin saja yang boleh kita gunakan, tetapi fundamental, basic kena betul. Saya rasa ini adalah perkara-perkara yang berlaku di luar negara yang mana bila ada kejayaan, kita mudah alpa dan put our hand down dan kita guts tak kontrol lagi. Dan ini menyebabkan kealpaan ini menyebabkan kemudahan kita untuk lupa untuk menjaga diri kita daripada jangkitan kuman. Inilah saya rasa apa yang berlaku sekarang di mana kita mula balik MCO, PKP. Saya rasa perkara ini berlaku bukan disebabkan oleh virus itu saja, tetapi sikap kita sendiri. Kita perlu jaga dengan betul-betul rapi. Ini sangat penting disebabkan oleh tidak ada orang lain yang boleh menjaga diri kita kecuali diri kita sendiri. Kalau kita mulakan demikian daripada rumah, daripada adik keluarga, dan bila kita keluar, insya-Allah kita boleh mengawalnya.
Okey, Dok, kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Sudah pun bersiap setia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Lama tak dengar suara anda. Ada 2-3 perkara lah. Okey, silakan. Bila nak tanya ahli panel, bila disuntik dengan vaksin, adakah jaminan tidak terkena jangkitan virus COVID-19 lagi? Okey. Dan lagi satu, ada rakan saya di Amerika mengatakan setelah disuntik dengan 2 dos vaksin, ada lagi kena suntik kali ketiga, dos ketiga dalam masa 6 bulan. Adakah Malaysia akan membuat begitu? Dan lagi satu ialah ada dengar cerita gelombang ketiga ni, virus ni dia tidak menunjukkan apa-apa simptom, datang tiba-tiba serang paru-paru dan boleh membahayakan kesihatan. Itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik juga persoalan yang dibangkitkan. Mungkin Dr. Akmal. Soalan pertama tadi artinya kita dah sentuh, bila disuntik itu tidak berarti kita kebal daripada. Ya, betul. Sampai 2 kali pun dia ada window period yang mana boleh membuatkan kita mendapat jangkitan. Sebab apa yang kita faham, inkubasi COVID-19 ini ialah 5 hari. Jadi sekiranya kita disuntik dan dalam masa 2 minggu itu kita expose pada COVID-19, besar kemungkinan kita akan dapat jangkitan COVID-19. Tetapi apa yang kita perlu faham bahawa perkara ini bukanlah membuatkan kita kebal. Kita mempunyai window period ni dan boleh dijangkiti. Tetapi bila dijangkiti, kemungkinan pada masa itu kita boleh membina sistem imunisasi dan mengurangkan komplikasi yang kita lihat pada tahun lepas. Soalan nombor 2 ialah adanya 3 dos. 3 dos seperti apa yang berlaku di US katanya. Buat masa ni ada bermacam-macam. Ada 2 dos, ada 1 dos. Masih ada lagi penyelidikan untuk melihat sama ada adakah perlu kita panggil sebagai booster dose. Jadi perkara ni amat penting, kajian klinikal akan dijalankan dan saya harap kita dapat menyelesaikan masalah ni dengan mengetahui lebih lanjut lagi sama ada perlukah dos nombor 3. Tapi setakat ni apa yang telah pun dilesenkan ialah cuma 2 suntikan dan ada dia punya ruang dia, maknanya suntikan pertama dan 4 minggu ataupun 3 minggu selepas itu baru suntikan kedua. AstraZeneca 12 minggu. Ya. Okey, soalan ketiga tu barangkali menarik jugalah. Ini dia membangkitkan isu, mungkin dia kata ada ramai juga yang bermain isu ini di media sosial mengatakan bahawa gelombang ketiga serangan virus COVID-19 ini akan menjadi lebih serius. Ini mungkin dia kaitkan dengan varian baru, terutamanya daripada India yang baru-baru ini yang memberikan banyak kebimbangan sebenarnya, kebimbangan yang cukup serius kepada dunia sebenarnya. Pandangan doktor, sejauh mana betul atau tidak? Saya rasa memang ada perlunya kita risau tentang perkara ini. Ini ada kaitan dengan kealpaan kita. Yang paling penting sekali ialah jaga diri kita, jaga keluarga kita, elakkan daripada tempat-tempat yang ramai. Penjarakan sosial itu perlu, memang penting disebabkan oleh jangkitan kuman itu sebegitu. Dan kuman COVID-19 ni memang akan mutasi dan itu sebabnya kita ada berbagai mutasi. Ada 2 yang kita tahu, satu mutasi South Africa, satu mutasi yang daripada India. Jadi setakat ni kita dapat kesan dan kerajaan kita melalui Kementerian Kesihatan di mana IMR, Institute of Medical Research, memang melihat tentang sampel-sampel ni dan memantau sama adakah varian yang lain datang ke Malaysia. So far alhamdulillah keadaan masih terkawal di mana nombornya tidaklah banyak. Tetapi kita tidak boleh put our guards down. Kita perlu memerhati dengan lebih serius. Apa yang penting ialah
bila kita tahu ada jangkitan ini, ada varian ini, bila kita berjangkit dan kita mempunyai telah pun divaksin, kita mungkin tidak dapat mengawal penyakit varian ini untuk menjangkiti kita. Tapi kita boleh mengawal komplikasi yang akan berlaku. Jadi walaupun kita terkena jangkitan varian ini, komplikasinya amat berbeza. Saya nak berbalik pada simptom, mana gejala, macam mana presentation dia. Presentation COVID-19 ni tidaklah sebagaimana biasa seperti penyakit-penyakit yang lain. Terlampau general disebabkan oleh bagaimana dia bertindak di dalam badan dan boleh membuatkan organ-organ di dalam badan, bukan saja di paru-paru, bahkan di seluruh badan jantung akan efek. Seperti menyumbatkan salur darah, mengurangkan kadar oksigen dalam badan sebab paru-paru tidak boleh nak mengembang dengan seeloknya. Jadi perkara-perkara ini adalah satu gejala yang rumit untuk dirawat. Tetapi sekiranya ada vaksin, insya-Allah kita boleh mengawal gejala ini menjadi lebih teruk. Kita tidak gembira sebenarnya, dan majoriti rakyat juga tidak gembira apabila kerajaan mengambil langkah-langkah yang dianggap cukup drastik. Hari ini pun ialah kita tahu bahawa SOP telah pun diperkenalkan, dan yang paling penting adalah PKP juga sudah pun dilakukan di banyak negeri. Selangor hari ini pun dah mengumumkan mulai esok akan ataupun 6 hari bulan akan mengenakan PKP di beberapa daerah ada 6 daerah di Selangor. Tetapi bila kita bercakap tentang apa yang doktor sebut, ini pun penting doktor ya. Saya tertarik hati juga bila kita bercakap tentang mengunjungi tempat-tempat yang ramai orang dan sebagainya, yang mudah dijangkiti dan sebagainya. Tetapi walaupun PKP diadakan, dikatakan bahawa bazar Ramadan masih lagi diteruskan dan sebagainya. Dan ini antara perkara-perkara yang mungkin sukar juga bagi kerajaan, mengimbangi kesihatan rakyat dengan mengimbangi kedudukan ekonomi rakyat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita harus menjadi jalan keluar yang lebih selamat sebenarnya, Dok? Saya sangat bersempati dengan peniaga-peniaga kecil yang cuba mendapatkan pendapatan dari segi penjualan barang-barang makanan dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita bukanlah di dalam masa yang sesuai macam dulu. Kita perlu berhati-hati dan pergerakan kita kena terjaga. Memang ada unsur-unsur untuk membuat pasar Ramadan semua, tetapi kena ada satu sistem yang mana mengawal kemasukan orang ramai ke dalam kawasan membeli belah. Kalau sekiranya boleh, saya rasa apa yang kita lihat tentang pembelian online sekarang sungguh rancak. Saya rasa sekiranya itu adalah new normal, maka mungkin kita perlu mengadakan lebih banyak pembelian online daripada pembelian fizikal, dan tidak ada kontak yang banyak. Risiko yang untuk berkumpul di tempat yang orang ramai pun kurang. Jadi bila jadi macam itu, kita secara tak langsung mengawal diri kita. Kita perlu ingat bahawa sekarang ni bukan lagi masa zaman kita sebelum COVID. Ini zaman kita panggil new normal. Yang mana kita berjalan, dulu orang pakai mask, kita ketawa. Sekarang pakai mask ni adalah satu fashion. Berbagai-bagai cara fashion yang diperkenalkan. Tapi apakah sebabnya kita perlu bertukar kepada new normal ini? Disebabkan oleh situasi sudah bertukar. Tidak lagi macam dulu kala. Okey, kita ada masa lebih kurang 2 ataupun 3 minit saja lagi, Dr. Kamal. Mungkin ada lagi pesanan-pesanan, ada lagi mungkin perkara-perkara yang ingin Dr. sentuh yang mungkin saya tertinggal tadi. Jadi saya beri kesempatan ini kepada Dr. Kamal. Silakan. Terima kasih, Cik Syarkawi. Saya ingin berpesan pada semua masyarakat di luar sana,
mendaftarlah untuk mendapatkan vaksin. Pertama, bukan saja ianya percuma, ianya melindungi diri kita dan paling penting sekali melindungi ahli keluarga kita yang lain, terutama sekali ibu bapa kita yang mempunyai umur yang lebih daripada 60 tahun, yang mempunyai komplikasi. Dan juga sahabat-sahabat kita yang mempunyai komplikasi juga. Jadi saya rasa bila kita sudah ada cara yang disyorkan oleh dunia, bukan kerajaan, dunia di bawah WHO yang telah mengiktirafkan vaksin-vaksin ini, dan vaksin-vaksin ini ada di Malaysia. Saya rasa gunalah kesempatan ni sebagai satu peluang keemasan untuk kita sama-sama berganding tangan mendapatkan vaksin ni, dan juga melindungi bukan saja diri kita tetapi melindungi semua. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Akmal Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif di Clinical Research Malaysia. Walaupun for the first time Doktor, tapi saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Dr. Akmal, dan hopefully ini bukan the first and the last lah. Selepas ini mungkin kita boleh duduk bersama lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu-isu yang melibatkan kesihatan secara amnya, dan ini merupakan satu isu yang sentiasa akan kita war-warkan dari masa ke semasa kepada anda. Dan jangan lupa, seperti apa yang Dr. Amal pesan tadi, kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19. Jadi patuhilah segala SOP yang telah pun ditetapkan, dan yang penting yang selalu saya pesan kepada anda, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.